Okay, hai, Assalamualaikum Malaysiaku. Okay, so kita 2-3 hari ni kita digemparkan dengan isu melibatkan dengan Ustaz Abid Liu apabila beliau ingin menghantar bantuan di Sempungan Sabah, kemudian dihalang, kemudian diarah pulang kembali, dan hasrat beliau untuk nak ke sana meneruskan bantuan terbantutlah. Okay, so di sini saya terpanggil ataupun saya ingin berkongsikan kisah macam mana di antara NGO ni untuk meminta bantuan ataupun meminta daripada sudut sumbangan-sumbangan untuk bantu rakyat. Okay, firstly adalah daripada pihak saya pun adalah salah seorang NGO yang membantu rakyat-rakyat di sekeliling saya, mana yang susah, mana yang tidak ada duit, memerlukan keperluan asas, makanan, okey, dan kami bantu semua sekali. Cuma di sini saya tak faham kenapa pihak-pihak NGO sepertinya macam Ustaz Abid Liu ingin menghantarkan bantuan, ingin membuat benda baik, tapi akhirnya dihalang dan juga tidak dapat diteruskan aktiviti beliau atas sebab-sebab yang kita pun tak tahu. Okey, daripada apa yang kita baca adalah daripada sudut keselamatan lah, daripada sudut apalah, whatever lah. Okey, cuma saya nak sampaikan kat sini satu perkara je. Kalau kita nak bantu rakyat Malaysia, kita jangan mengharapkan daripada pihak-pihak yang ternama, pihak-pihak politik, pihak-pihak apa. Dan itulah daripada pengalaman saya yang saya ingin membantu rakyat di sekeliling saya, dan saya sendiri pun tidak dapat sokongan daripada ahli-ahli politik, dan saya pun tak tahu daripada mana peruntukan untuk adun, peruntukan untuk wakil rakyat. Saya pun tak tahu dekat mana diorang simpan, dan akhir sekali membuatkan benda itu adalah satu perkara yang sangat kecewa bagi saya sebagai rakyat Malaysia. Pada minggu lepas saya cuba untuk membantu rakyat-rakyat di sekeliling saya, dan saya minta bantuan, saya minta sedikit sumbangan daripada sudut wakil rakyat. Okey, dan saya bukan minta daripada sudut duit. Okey, saya tak minta pun daripada sudut dana duit. Saya hanya minta daripada sudut keperluan asas, contohnya seperti beras, garam, minyak. Saya cuma minta benda itu, dan saya sampaikan kepada pihak mereka, sekiranya tidak cukup, pihak kami akan bantu, kami akan tambah untuk meringankan beban-beban rakyat di sekeliling saya. Tapi apa yang mengejutkan adalah program tersebut mula-mula disetujui oleh pihak mereka, dan akhir sekali ditunda dan tak dapat diteruskan. Okey, dan pada saya tak dapat mengikut kepada jadual yang mereka minta, sebab kami banyak lagi agihan bantuan yang kami ingin salurkan. Dan saya pelik di sini bila saya berkata kepada pihak mereka bahawasanya kalau pihak yang ternama tidak boleh turun, adakah boleh pihak kami mewakili pihak tersebut, wakil rakyat, untuk mengagihkan kepada rakyat-rakyat yang susah? Dan jawapan yang paling mengejutkan adalah tak boleh, disebabkan YB tak ada, adun tak ada. So di sini kita boleh lihat macam mana masalah-masalah yang berada dekat dalam Malaysia. Kenapa you sebagai wakil rakyat, you perlukan muka you terpampang dekat dalam Facebook ke, kat dalam IG ke, for what? Rakyat di sekeliling kita adalah orang yang segelintir ada yang susah, dan kami sebagai NGO, kami ingin membantu penduduk-penduduk yang sekitar kami. Tapi apa yang kami dapat, balasannya adalah ini. Dan saya masih tertanya-tanya,
kepada diri saya, kenapa tak boleh nak memberikan bantuan tersebut. Kalau busy sangat lah kot, mungkin beliau busy, kita pun kena faham lah, nak jaga negara Malaysia yang besar ni busy, tapi kenapa tak boleh nak bagi barang tu pada kita untuk kita agihkan. Dan untuk pengetahuan semua, kalau kita rasa semua orang dekat dalam Malaysia ni mampu, pakai kereta, pakai itu, pakai ini, cek data, semuanya mampu, kenapa Ustaz Abid Liu boleh cari mangsa-mangsa ataupun mereka-mereka yang betul-betul daif? Dan macam tu juga dengan kami, macam tu juga dengan saya. Kenapa kami boleh pergi pelusuk hutan, masuk dalam hutan, tengok rupanya ada satu rumah yang pakcik tu kalau mati pun tak siapa pun tahu. Kenapa benda macam ni boleh terjadi? Kenapa wakil rakyat, politik, menteri-menteri, kenapa you all terlampau berfikir kejar kepada pangkat dan nama? Untuk apa? Sebab kami ni wakil daripada pihak-pihak yang susah. Kami cuba nak membantu mereka. Sebab you all ni mungkin sibuk sangat, you all ni terlampau busy dengan politik, busy dengan parlimen, busy dengan meeting setiap malam ke setiap siang, saya tak tahu. Tapi cubalah you all fikir, kenapa 5 tahun sekali baru you all nak turun bagi kain pelekat, dalam kain pelekat ada sampul? Kenapa? Kenapa dalam keadaan sekarang tak ada? Dalam keadaan COVID, berapa ramai rakyat Malaysia yang terjejas daripada sudut keuangan? Ramai. Berapa banyak pula rakyat Malaysia yang tak cukup makan? Terlampau ramai. Kenapa bila kami pihak NGO lancarkan program-program untuk siapa yang memerlukan sumbangan, siapa yang memerlukan tab, siapa yang memerlukan beras, kenapa terlampau ramai orang yang minta kepada kami? Kenapa mereka tak ada pun yang jawab, oh kami dah dapat bantuan dah, kami dah dapat beras, oh kami dah dapat itu, kami dah dapat ini. Saya tak tahu di kawasan lain. Dan saya bercakap benda ini bukan atas dasar saya ada jawatan di mana-mana parti politik. No, tak ada. Dan saya tak minat pun untuk berpolitik. Cuma you all sebagai wakil rakyat, sebagai menteri, sebagai panel menteri, you all ni Allah Ta'ala dah bagi satu kelebihan yang sangat besar bagi saya. Yang pertama, you all ada nama, you all ada pangkat, you all ada kuasa. Tapi kenapa you all tak menggunakan benda yang Allah Ta'ala bagi itu untuk benda yang baik, kebaikan bersama? Jangan asyik fikir pasal kroni, jangan asyik fikir pasal keluarga, asyik fikir duit poket, jawatan nak dikejar. Kenapa? Saya sebagai NGO, saya dah minta pelbagai-bagai dah peruntukan daripada pihak-pihak atasan. Dan saya boleh cakap di sini adalah hampir 80% semuanya mengecewakan. Hanya 20% saja yang memuaskan. Kenapa perkara begini berlaku dekat dalam negara Malaysia? Sebab jawapan yang saya dapat adalah apabila you all dah dapat jawatan, you all dah dapat nama, you all dah dapat kuasa, you all rasa diri you all terlampau besar dan you all boleh buat apa yang you all suka. Kami rakyat ni bukan ikan bilis yang you all boleh buat ikut suka. Saya tak menuduh mana-mana parti, saya tak tuduh daripada sudut mana-mana ahli politik. Tetapi cubalah you all renungkan macam mana nasib-nasib rakyat yang tengah susah kat luar sana. Pagi tadi saya dapat panggilan daripada seorang keluarga, okay? Dan beliau tak mampu, bil air kena potong, bil elektrik kena potong, sebab tak mampu nak bayar. Sampai terpaksa gadaikan motor untuk nak meniara hidup. Macam mana benda ni boleh berlaku? Dan pada saya very simple. Kalau Ustaz Abid Liu nak meneruskan dengan bantuan, you benarkan. Kenapa nak menghalang kebaikan yang dia buat? Sebab hakikatnya you all tak boleh buat. You all tak boleh buat. Dan sekarang ni kita digemparkan dengan
kekecohan politik. Sana bergaduh sana, sana bergaduh sini. 3 penjuru, 4 penjuru, 5 penjuru, tak berapa penjuru pun tak tahu. Dan hakikatnya, you all terlampau fokus dengan jawatan yang you all nak kejar. You all terlampau fokuskan dengan politik. You all fokuskan dengan kroni you all. Hakikatnya kami di bawah ni, you all abaikan. Dan saya percaya, bila pilihan raya, macam-macam janji yang you all taburkan. Jangan salahkan Ustaz Abid Liu untuk nak beri bantuan. Pada saya tak perlu disalahkan dan tak perlu dihalang. Macam kami NGO, macam saya sendiri, saya seperti pengemis minta bantuan sana sini. Tolonglah rakyat, tolonglah penduduk, tolonglah orang ini, tolonglah orang itu. Dan apa kalau orang kata saya ni mementingkan, saya ada kepentingan untuk Allah? Tak ada. Saya dididik oleh arwah mak saya dididik oleh ayah saya dididik oleh orang sekeliling saya. Selagi kita mampu membantu, kita membantu. So saya bantu untuk kebaikan mereka. Dan apa akan jadi kalau negara Malaysia ni berterusan macam ni? Apa akan jadi? So kenalah fikir kepada pihak-pihak atasan, pihak-pihak yang sepatutnya tolong fokus. Kalau you all rasa benda ni benda yang tak apa, gula-gula je, nanti nak kat pilihan raya, okey, kita lanjutkan moratorium. Nak kat pilihan raya nanti, okey, kita bagi bantuan, rakyat akan lupa apa benda yang kita buat. No, sampai bila you all nak main game macam tu? Stop for your game. Ada NGO yang nak membantu, nak meringankan beban you all ni, yang terlampau busy ni. Jadi kami bantu. Tapi you all jangan ambil kesempatan di atas kesempitan rakyat. Ini yang saya nampak. Dan saya tak nak komen lebih benda ni, okay? Sebab tak guna pun komen. Pada saya, kita sebagai rakyat Malaysia, selagi kita mampu, saya mohon, kita bantulah semua bangsa-bangsa kita, rakyat kita. Walaupun RM1, bak kata Ustaz Abid Liu, walaupun RM1 orang sumbangkan, 1 juta orang dah RM1 juta. Jadi bantulah selagi boleh. Okey, macam saya pun di kalangan kaki tangan saya, di kalangan ahli keluarga saya, selagi ada duit lebih, kita bantulah sesama kita. Sebab kita dah tak boleh harap dah. Dah tak boleh harap. Kalau kita mengharapkan, kita akan dikecewakan. Okay, sebab first impression saya dulu, wakil rakyat, tak apalah, kita boleh pergi, boleh minta bantuan, buat paperwork, buat apa. Hakikatnya paperwork kita tu dalam sampah. Okay, sorry to say. So, saya mohonlah kepada rakyat Malaysia semua, baik Melayu, baik India, baik Cina, kalau kita ada sikit, kita bantulah sama kita. Dan kita mendoakanlah kepada orang-orang yang sentiasa membantu kanan dan kiri kita ni, apa semua ni. Ustaz Abid Liu, kita mendoakan supaya beliau dipermudahkan segala urusan. Dan saya tak pernah jumpa lagi orang seperti Ustaz Abid Liu tu, okay, yang bantu. Saya pun tak sehebat beliau. Saya cakap tu serang, saya pun tak sehebat beliau. Dana saya pun tak sehebat beliau. Tapi kita still nak membantu. Kak, jom kita bantu-bantu. Mana yang memerlukan kepada orang sekeliling kita, jiran-jiran kita, saudara mara kita, saudara-saudara sama Islam kita, walaupun bukan bangsa kita, bukan agama kita, kita bantu untuk sama-sama kita pulihkan kembali hati kita, rakyat-rakyat ni. Yang atas-atas tu kita tak boleh nak cakap lah, kita tak payah cakap lah, tak payah komen lah yang atas-atas tu, untuk hati kita. Sebab kalau kita sentiasa membantu di antara satu sama lain, InsyaAllah jiwa kita akan tenang, hidup kita akan tenang, dan kita akan sentiasa senang selama-lamanya. So, kepada rakyat di luar sana, jom kita bantu kita untuk meringankan beban mereka, supaya mereka tidak rasa susah dalam keadaan-keadaan PKP 2.0 ke, 3.0 ke, 4.0 ke, tak tahu apa perancangan di atas, saya pun tak tahu. So kita tengoklah macam mana. Dan janganlah kita duk berfikir
benda-benda yang bukan-bukan ke apa ke, tak payahlah pada saya, kan? Janganlah mengharap, tak payah. Kita ada, kita bantu di antara kita, kita sumbangkan di antara kita. Senang. So itu daripada saya. Semoga semuanya berjalan lancar. Ustaz Abid Liu, saya mendoakan supaya beliau tabah, dan saya percaya beliau tabah. Beliau seorang manusia yang hebat, dorang tabah, dan beliau boleh meneruskan dengan bantuan-bantuan. Begitu dengan kami akan teruskan dengan bantuan-bantuan kepada mereka yang memerlukan. Okay, so rakyat Malaysia, doalah sama-sama untuk Malaysia kita ini, kebaikan kita rakyat bersama, dan untuk negara tercinta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.